23092481. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus etika dalam pendidikan dengan tajuk isu etika dalam penilaian yang tidak adil di sekolah. Pembentangan ini akan meneliti satu kajian kes yang berlaku di sebuah sekolah menengah di Selangor berkaitan isu penilaian yang tidak adil oleh guru dan bagaimana pendekatan etika keguruan boleh digunakan untuk menangani isu tersebut. Saya akan menerangkan secara menyeluruh tentang latar belakang kes, nilai keguruan yang terlibat, cadangan penyelesaian, serta implikasi terhadap sistem pendidikan. Seterusnya ialah objektif pembentangan. Objektif pembentangan saya ada 4, iaitu yang pertama ialah untuk mengenal pasti isu etika yang berlaku dalam konteks penilaian pelajar. Yang kedua ialah menganalisis nilai dan etika keguruan yang berkaitan. Ketiga ialah mencadangkan pendekatan beretika bagi menangani isu. Dan yang terakhir ialah membincangkan implikasi terhadap pelajar dan sistem pendidikan. Secara keseluruhannya, pembentangan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, integriti dan tanggungjawab boleh diterjemahkan dalam konteks sebenar dunia pendidikan. Seterusnya ialah latar belakang isu. Dalam konteks pendidikan, penilaian merupakan satu komponen yang sangat penting untuk menilai pencapaian dan perkembangan pelajar. Namun dalam realiti pelaksanaan, wujud beberapa cabaran yang boleh membawa kepada isu etika. Salah satu daripadanya ialah penilaian yang tidak adil. Isu ini boleh berlaku apabila guru memberikan markah berdasarkan faktor selain prestasi sebenar pelajar seperti hubungan peribadi, tekanan pentadbiran atau keinginan untuk mengekalkan imej sekolah. Akibatnya, penilaian tidak lagi mencerminkan keupayaan pelajar secara jujur dan objektif. Isu seperti ini bukan sahaja menjejaskan motivasi pelajar yang rajin berusaha, malah boleh menurunkan kredibiliti guru dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Seterusnya ialah kajian kes sebenar. Kajian kes yang saya pilih ialah kes di sebuah sekolah menengah di Selangor, di mana seorang guru telah menaikkan markah pelajar yang gagal supaya kadar kelulusan kelasnya tidak jatuh di bawah sasaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Walaupun tindakan ini dilakukan dengan niat baik untuk melindungi imej sekolah, namun ia telah melanggar prinsip kejujuran dan integriti dalam penilaian. Tindakan tersebut menyebabkan pelajar gagal menilai prestasi sebenar mereka dan guru lain mulai hilang kepercayaan terhadap sistem penilaian sekolah. Kes ini menjadi tular di peringkat daerah dan membawa kepada siasatan dalaman oleh pihak pentadbiran. Kes ini jelas menunjukkan konflik antara tekanan sistemik dan tanggungjawab moral guru. Dalam profesi keguruan, guru perlu sentiasa menyeimbangkan antara tuntutan prestasi dan prinsip etika. Seterusnya ialah nilai dan etika keguruan yang terlibat. Isu ini melibatkan beberapa nilai asas dalam profesi keguruan yang digariskan dalam Kod Etika Keguruan Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah pertama ialah kejujuran. Guru harus menilai berdasarkan bukti pembelajaran sebenar tanpa dipengaruhi faktor luar. Yang kedua ialah keadilan. Setiap pelajar berhak dinilai secara sama rata tanpa pilih kasih. Ketiga ialah keadilan. Setiap pelajar berhak dinilai secara sama rata tanpa pilih kasih. Seterusnya ialah tanggungjawab profesional. Guru bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan perlu mengutamakan kepentingan pelajar. Terakhir ialah integriti. Guru perlu memegang prinsip kebenaran walaupun terhadap tekanan. Isu penilaian tidak adil menunjukkan bagaimana kegagalan menegakkan nilai-nilai ini boleh menyebabkan pelanggaran etika
etika yang serius dalam profesi. Seterusnya ialah cadangan pendekatan etika. Bagi menangani isu ini, kami mencadangkan beberapa pendekatan yang dapat membantu guru membuat penilaian yang lebih adil dan beretika. Pertama ialah melaksanakan penilaian autentik. Penilaian jenis ini menilai keupayaan sebenar belajar melalui tugasan, portfolio, dan pemerhatian berterusan. Bukan hanya peperiksaan, ia memberi gambaran yang menyeluruh tentang pembelajaran sebenar pelajar. Kedua ialah mengamalkan moderasi penilaian. Guru boleh membandingkan dan menyimak markah dengan rakan sejawat bagi memastikan konsistensi dan keadilan dalam pemberian markah. Yang ketiga ialah mengikut latihan profesional etika. Guru harus sentiasa mengikut bengkel atau latihan berteraskan nilai etika supaya mereka lebih bersedia membuat keputusan yang betul dalam situasi bertekanan, mewujudkan budaya. Kelima ialah mewujudkan budaya kejujuran akademik di sekolah. Pihak sekolah perlu menanam nilai kejujuran dan tanggungjawab dalam setiap aspek penilaian supaya guru dan pelajar sama-sama mempraktikkan integriti. Seterusnya ialah justifikasi pendekatan. Pendekatan yang dicadangkan ini dianggap etika dan berkesan kerana ia sejajar dengan nilai-nilai profesionalisme keguruan. Penilaian autentik contohnya memastikan guru menilai prestasi sebenar pelajar dalam pelbagai konteks, bukan hanya berasaskan ujian bertulis. Moderasi penilaian pula membolehkan guru saling menyemak dan membincangkan markah pelajar, sekaligus mengurangkan risiko bias dan meningkatkan ketelusan. Sementara itu, latihan etika berterusan membantu guru membuat keputusan yang berpaksikan prinsip moral, bukan tekanan luar. Ini penting kerana guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga model moral kepada pelajar. Seterusnya ialah implikasi pendekatan. Penerapan pendekatan beretika ini memberi pesan positif yang luas. Dari sudut pelajar, mereka akan lebih bermotivasi kerana tahu markah yang diterima mencerminkan usaha sebenar mereka. Ini membantu membina keyakinan dan rasa percaya terhadap guru. Bagi guru, pendekatan ini membantu membina integriti serta meningkatkan reputasi profesional. Ia juga mengurangkan tekanan kerana keputusan penilaian dibuat berdasarkan prinsip yang jelas dan disokong oleh pihak sekolah. Dalam konteks sistem pendidikan, pelaksanaan pendekatan beretika dapat memperkukuh akuntabiliti, ketulusan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai institusi yang mendidik dengan nilai. Terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, isu penilaian yang tidak adil menunjukkan betapa pentingnya nilai etika dalam profesi keguruan. Penilaian bukan sekadar angka atau markah, tetapi mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan dan tanggungjawab seorang pendidik. Melalui pendekatan yang dicadangkan, guru dapat memastikan pelajaran dilakukan dengan cara yang telus dan berintegriti. Ini bukan sahaja mengukur kepercayaan pelajar, tetapi juga mengangkat martabat profesi keguruan. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, guru perlu menjadi contoh kepada pelajar, bukan hanya dari segi ilmu, tetapi juga dari segi akhlak dan nilai. Dengan mengamalkan etika keguruan yang tinggi, kita dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga berjiwa luhur dan bertanggungjawab. Sekian daripada saya. Terima kasih.